Okey, untuk soalan yang terakhir adalah soalan nombor 12. Kalau kamu tengok kat situ, penipisan lapisan ozon merupakan masalah sejagat pada masa kini. Nyatakan satu punca dan 3 kesan masalah ini kepada organisma hidup. Okey, kalau kamu tengok soalan 12A ni, dia direct sahaja. Dia minta punca, kemudian 3 kesan. Okey, jadi kalau ozon ni, punca dia selalunya adalah penggunaan CFC. Okey, jadi untuk menjawab soalan 12A ni, kamu boleh contohnya macam ni lah kalau punca. Punca penipisan ozon adalah disebabkan oleh penggunaan CFC ataupun kita panggil chlorofluorokarbon. Okey, kemudian diminta 3 kesan. Okey, kamu jawab direct je. Tak payah nak berbelit-belit, kamu terus bagi poin dia. Tapi jangan buat point form. Ayat biar ringkas tetapi ayat yang lengkap. Okey, 3 kesan penipisan ozon terhadap organisma hidup ialah pertama, boleh menyebabkan mutasi. Kedua, boleh menyebabkan penyakit katarak. Ketiga, boleh menyebabkan masalah kekurangan imuniti. Saya ulang ya. Pertama, boleh menyebabkan mutasi gen ataupun kromosom. Kedua, boleh menyebabkan penyakit katarak pada manusia. Ketiga, boleh menyebabkan gangguan kepada sistem imuniti. Maknanya kita punya daya tahan badan akan merosotlah, akan berkurangan. Okay, itu antara kesan dia pada hidupan benda-benda hidup, termasuklah kita manusia. Okey, kalau kamu tengok soalan B pula, ni lain ya. Ni tentang pemanasan global. Saya tak nak kamu tersilap. Kalau ozon mesti berkaitan dengan CFC. Kalau pemanasan global mesti melibatkan gas karbon dioksida dan beberapa gas rumah hijau lah. Tapi yang paling banyak adalah karbon dioksida. Okey, kalau B ni, fenomena pemanasan global menyebabkan sesetengah negara sering dilanda banjir. Okey, sebelum saya jawab soalan ni lebih detail, kamu kena ingatlah kalau suhu pemanasan global ni berkaitan dengan peningkatan suhu dunia. Bila suhu meningkat, lapisan ais di kutub akan cair dan menyebabkan aras laut semakin meningkatlah. Itu yang menyebabkan banjir dan sebagainya. Okey, kemudian dia bagi tahu apa itu. Huraikan cara untuk mengatasi masalah ini. Penerangan anda mestilah mengandungi aspek berikut. Huraian bagaimana masalah ini dapat diatasi. Jawapan anda hendaklah mengandungi pertama, mengenal pasti masalah, jelaskan masalah, terangkan 2 kaedah penyelesaian. Okey, soalan B ni sebenarnya soalan kategori penyelesaian masalah. Kamu hanya ikut je kehendak soalan. Selalunya kenal pasti dengan jelas ni dah ada dah dalam petikan soalan. So, jadi soalan ni tanya, kenal pasti masalah. Okey, jawapan dia dah ada dah dalam soalan tu. Masalah yang dihadapi adalah sebahagian negara sering mengalami banjir. Okey, saya ulang ya. Masalah yang dihadapi oleh sebahagian besar negara sering berlaku banjir. Okey, kemudian dia kata jelaskan masalah tersebut. Yang ni pun dah ada dah dalam petikan ini. Masalah banjir sering berlaku kerana berpunca dari pemanasan global. Saya ulang ya, masalah banjir sering berlaku kerana berpunca daripada fenomena pemanasan global. Okay, untuk soalan B1, B2 tu sebenarnya kamu ambil je balik idea daripada soalan. Cuma yang last ni kamu kena fikir sendiri. Terangkan 2 kaedah. Okay, dia nak 2 kaedah saja. So, antara kaedah kita lakukan, contohnya, elakkan pembalakan haram kerana hutan simpan boleh membantu mengurangkan pembebasan karbon dioksida di atmosfera. Okey, saya ulang ya. Poin pertama, elakkan pembalakan haram kerana hutan simpan boleh menurunkan kadar pembebasan karbon dioksida. Okey, mungkin yang kedua kita boleh sarankan kurangkan penggunaan, sering menggunakan kenderaan awam ataupun kita kata berkongsi kenderaan ataupun kita kata kerap menggunakan kenderaan awam bagi
mengurangkan pembebasan gas karbon dioksida dari pembakaran bahan api fosil. Saya ulang ya. Kerap menggunakan kenderaan awam bagi mengurangkan pembebasan gas karbon dioksida dari pembakaran bahan api fosil. Okay, kalau kamu tengok kat situ, cikgu bagi 2 saja langkah. Pertama, cikgu kata kurangkan pembalakan haram. Sebab hutan simpan ni boleh membantu mengurangkan karbon dioksida di atmosfera. Kedua, cikgu cadangkan tadi menggunakan kenderaan awam untuk mengelakkan penggunaan bahan api fosil yang banyak. Okey, kalau kamu tengok kat situ, dia minta 2 saja. Tapi setiap 2 isi yang kamu beri tu kena ada huraian. Faham tak? Walaupun saya kata poin pertama tadi, kurangkan pembalakan haram. Kenapa? Sebab kita nak pokok banyak. Dari hutan simpan ni lah pokok-pokok ni akan menggunakan karbon dioksida untuk fotosintesis. Kemudian saya bagi poin yang kedua, penggunaan kenderaan awam. Kenapa kenderaan awam? Kalau semua nak naik kereta je tak guna kenderaan awam, makin banyaklah pembakaran bahan api fosil daripada petrol. So, banyaklah karbon dioksida atmosfera. So, huraian tu kena betul lah. Kalau poin betul, huraian betul, baru dapat 2 markah. Okey, saya harap kamu fahamlah untuk jawab soalan ni.